Salam sejahtera anda semua menonton cerita di sebalik berita hari ini merupakan Hari Bumi 2022 dan bersempena dengan Hari Bumi 2022, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob komited untuk mempercepatkan pertumbuhan hijau, mempertingkatkan kemampanan tenaga dan mentransformasikan sektor air. Ini yang dikongsikan oleh Perdana Menteri di platform media sosialnya bersempena dengan Hari Bumi 2022, yang mana Perdana Menteri juga mengatakan inisiatif itu harus kekal sebagai teras pembangunan sosio-ekonomi negara. Perdana Menteri berkata kerajaan akan terus memenuhi komitmen untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah hijau GHG sehingga 45% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2030 berdasarkan intensiti pelepasan 2005 selari dengan aspirasi menjadikan Malaysia sebagai negara rendah karbon. Beliau sedar ini memerlukan usaha yang bersepadu serta komitmen dan pelaburan hijau yang tinggi. Namun beliau yakin dengan penglibatan keluarga Malaysia, komitmen itu akan memastikan Malaysia seiring dengan usaha negara lain untuk mencapai matlamat global dalam memenangi perubahan iklim dan meningkatkan daya saing negara. Menerusi hantaran sama, beliau turut menyeru seluruh keluarga Malaysia supaya bersama-sama menggembleng tenaga dan menyumbang masa membudayakan amalan kelestarian demi kelangsungan generasi akan datang. Beliau sifatkan amalan seperti menghindari penggunaan plastik sekali guna dan penjimbatan sumber tenaga perlu dijadikan kebiasaan dalam kehidupan. Beliau turut mengajak sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan untuk sama-sama memainkan peranan dalam usaha melestarikan alam sekitar. Sejajar dengan fokus ke-8 dalam rancangan Malaysia ke-12 iaitu mempercepatkan pertumbuhan hijau, Perdana Menteri tegaskan pembangunan ekonomi tidak harus menjejaskan alam sekitar, manakala liputan kawasan hijau perlu dipertahankan. Baik, sejajar dengan apa yang kita beri tumpuan pada hari ini iaitu Hari Bumi 2022, semalam telah pun dikeluarkan satu kenyataan yang mungkin sedikit perbezaan dan juga kontradik daripada apa yang disebutkan dengan Hari Bumi 2022 ini, iaitu yang mana sekurang-kurangnya 72,584 hektar hutan di semenanjung Malaysia akan dimusnahkan dalam masa terdekat. Kalau kita buat perbandingan, kira-kira 3 kali ganda saiz hutan tersebut sebesar Kuala Lumpur ataupun hampir seluas besarnya dengan Singapura. Itu menurut kajian ataupun yang disebutkan dalam satu kenyataan daripada Kumpulan Alam Sekitar yang disebut sebagai Rimba Disclosure Project RDP, yang mana mendakwa sejumlah 86 penilaian kesan alam sekitar EIA membabitkan tanah berhutan telah diluluskan. 28 penyenderaian hutan untuk dijual dikena pasti dan juga satu projek melibatkan pemusnahan hutan sedang berjalan. Malah kumpulan ini juga mengena pasti 28 penyenderaian hutan untuk dijual dan satu projek berterusan yang melibatkan penebangan hutan. RDP mendakwa 86 EIA 89% atau 24,973 hektar terletak dalam hutan simpan. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Cik Amlir Ayat. Cik Amlir adalah aktivis alam sekitar. Cik Amlir, mungkin sebagai permulaan nak minta sedikit respon dan juga pandangan refleksi daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh penyelidikan kumpulan. Hutan Malaysia di semenanjung Malaysia seluas dijangkakan seluas kalau dibandingkan dengan Singapura, itulah kawasan hutan yang akan dikorbankan untuk tujuan penerbangan. Sedikit sebagai seorang aktivis alam sekitar. Terima kasih Fauzi dan juga Awani kerana telah sudi menjemput saya untuk memberi pandangan. Dan sebelum itu saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Bumi kepada Awani dan juga kepada penonton-penonton semua. Angka yang disebut oleh RDP tadi merupakan suatu angka yang sangat mengejutkan dan bagi saya ia adalah suatu angka yang sangat tragis. Sebab sebenarnya kita di Malaysia sejak pada tahun 1990-an telah menyatakan komitmen kita untuk menjaga hutan kita. Dan komitmen ataupun pernyataan komitmen itu semakin besar dan semakin ketara apabila isu perubahan iklim semakin hangat diperkatakan di peringkat antarabangsa, khususnya di peringkat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jadi ini adalah suatu angka yang sangat mengejutkan dan sangat tragis. Ya, bagi saya, ia harus diberi perhatian yang sangat tinggi oleh pihak kerajaan dan kalau boleh kita nak kurangkan ataupun minimalkan angka tersebut.
Dan berdasarkan kepada kajian tersebut juga, banyak penebangan hutan ini ataupun kehilangan hutan ini adalah suatu yang tidak perlu. Kadang-kadang kita tengok ada keadaan di mana hutan-hutan simpan yang ditebang ini diganti ataupun diganti dengan hutan ladang hutan. Ini adalah suatu penggantian yang tidak wajar kerana ladang hutan yang selalunya merupakan tanaman yang ditanami dengan satu spesies tidak boleh langsung menyamai ekosistem asal yang telah ada. Ia tidak boleh kita samakan sebab memang ekosistemnya sangat berbeza dan fungsinya jauh lebih rendah dan tidak mencapai fungsi yang dicapai oleh ekosistem sesebuah hutan tropika yang asli. Jadi persoalannya kenapa ini berlaku? Kenapa penebangan yang tidak terkawal dan tidak maksimal ini berlaku yang mana akhirnya akan menyebabkan masalah sosial pada masyarakat. Kita telah menghadapi masalah sosial misalnya banjir, kekurangan air, pencemaran, dan juga baru-baru ini kita ada masalah perubahan iklim. Kita kononnya berikrar untuk mengurangkannya. Jadi di manakah komitmen kita jikalau sejumlah hutan sebesar Singapura yang kita nak tebang ni? Jadi adakah para pemimpin kita ataupun para pengurusan negara tidak menyedari hakikat ini? Saya rasa mereka sedar, tetapi ada sebab-sebab lain kenapa ini berlaku. Kenapa begitu besar masalah ini yang sejak daripada dulu telah berlaku. Ini bukan benda baru. Daripada dulu semakin teruk saya tengok. Sepatutnya Malaysia ni kita semakin maju ke hadapan dari sudut pemeliharaan alam, pemeliharaan hutan. Kalau saya tanya sebut satu lagi yang saya sangat risaukan bila saya baca laporan tersebut. Penebangan ataupun pemusnahan hutan ini juga berlaku di kawasan hutan paya gambut, Siswang Forest. Siswang Forest ni kita tahu ia merupakan suatu kawasan yang sangat penting untuk mengurangkan ataupun mengatasi perubahan iklim. Tetapi jika kawasan seperti ini kita hapuskan dengan jumlah yang begitu banyak, maka kita akan gagal. Kita tidak memenuhi komitmen kita untuk mencapai penstabilan atau pengurangan perubahan suhu dunia. Saya rasa dalam hal ini beberapa faktor yang saya boleh nyatakan ialah pertamanya kelemahan ataupun pengabaian aspek penyelarasan di antara pelbagai agensi di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Tidak ada penyelarasan. Yang kedua, hutan ini ialah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi kerajaan persekutuan dia tidak boleh mencampuri hal ehwal penggunaan sumber-sumber alam yang berada di dalam bidang kuasa negeri. Hutan ni kalau negeri itu dia ada kuasa, maka semestinya dia akan menggunakannya untuk kepentingan ekonominya. Dan kadang-kadang kepentingan ekonomi ini menjejaskan sosial ataupun kehidupan masyarakat sehingga wujud banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Dan ini telah berlaku sekarang. Dan seterusnya saya rasa satu lagi masalah yang sangat besar ataupun faktor penyumbang kepada masalah ialah kita meletakkan, ini ialah paradigma pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang kita pun ikut. Sebenarnya bagi saya ia sangat mengelirukan dan bagi saya salah lah. Iaitu kita meletakkan alam kita, sosial dan juga ekonomi pada satu tahap yang sama, selaras. Sebenarnya kalau kita letakkan ketiga-tiga ini pada satu tahap yang sama, maka kita akan menghadapi masalah. Seolah kita menyamakan ekonomi dengan masalah dengan sosial. Sebenarnya sosial itu yang paling atas. Ekonomi ini apabila kita letakkan di peringkat atas, maka kita akan lebih mementingkan kepada indikator ataupun petunjuk ekonomi yang konvensional. Misalnya keluaran negara kasar dalam bentuk RM. Seolah-olah kalau kita semakin meningkat RM kita ataupun pendapatan negara, maka negara semakin maju. Jadi apa yang kita buat? Kita tebang lebih banyak hutan, kita lombong lebih banyak kawasan supaya kita dapat tingkatkan
RM. Kita dapat tingkatkan ekonomi. Kerana itulah paradigma kita mengenai kemajuan sesebuah negara. Padahal keadaan tersebut akan mengganggu gugat kesejahteraan sosial dari sudut pendidikan, keperluan ataupun keperluan asas pendidikan, kesihatan, perumahan, perhubungan, komunikasi. Jadi bagi saya ini satu paradigma yang patut kita ketepikan. Kita tidak boleh meletakkan sosial, ekonomi dan juga alam kita pada tahap yang sama. Sosial mesti di atas, ekonomi itu di bawah. Kalau ekonomi itu maju tetapi sosialnya berantakan, maka kita akan menghadapi masalah. Ya, jadi ekonomi itu mesti diolah ataupun digunakan sebagai indikator untuk memastikan bahawa kesejahteraan sosial itu juga merupakan matlamat terakhir kepada kemajuan sebuah negara, bukan kejayaan ekonomi dari sudut angka-angka fiskal. Encik Amli, maaf kalau saya mencerah. Encik Amli tadi ada menyebut tentang bagaimana kita melihat kebelakangan ini kesan-kesan kecil daripada perubahan iklim telah pun kita rasai, termasuklah dengan fenomena banjir yang luar biasa yang berlaku pada akhir tahun lepas. Mungkin juga pada waktu ini boleh dikongsikan selain pada kita melihat apa akibatnya jika hutan yang sebesar ataupun seluas Singapura di semenanjung Malaysia akan dikorbankan hanya untuk tujuan penerbangan. Mungkin juga boleh dikongsikan RDP dalam kenyataannya semalam juga turut menyeru agar kelulusan-kelulusan projek ini yang mendapat sokongan industri kewangan, RDP juga menyeru agar semua pembiayaan yang ditujukan kepada penebangan hutan dihentikan. Ini selaras dengan apa yang kita sebut tentang Hari Bumi 2022 iaitu melabur untuk planet kita. Jadi mungkin pada waktu itu pelaburan yang diberikan oleh institusi kewangan khususnya untuk melihat kepada mungkin pembangunan yang ingin dilakukan apabila hutan-hutan yang begitu luas saiznya ini dikorbankan. Mungkin pada waktu ini melihat kepada saranan RDP sendiri untuk melihat kepada semua pembiayaan yang ditujukan kepada penebangan hutan perlu dihentikan. Okey, Fazli, terima kasih. Saya akan pergi pada soalan yang pertama tadi, iaitu berkenaan dengan apakah yang akan berlaku jika penebangan hutan ini diteruskan. Saya melihat bahawa kita akan menghadapi, saya ringkas, saya melihat kita akan menghadapi lebih banyak masalah alam kita. Banjir akan berlaku dengan lebih kerap, pencemaran sungai dan mungkin juga kita akan menghadapi masalah ataupun krisis bekalan air. Ya, sekarang ni pun kita sedang menghadapi banyak masalah bekalan air. Khususnya di bagi kawasan-kawasan bandar dan malah di kawasan-kawasan luar bandar pun telah ada masalah bekalan air. Air kotor, air sungai penuh dengan pemendapan dan juga sungai semakin cetek dan sebagainya. Ya, air yang turun daripada kawasan-kawasan yang telah tidak ada hutan ini ataupun kawasan-kawasan yang daripada kawasan ladang perhutanan ini, ia akan turun dengan lebih laju dan ia tidak sempat lagi diambil oleh orang ramai untuk keperluan bekalan air. Dan ia akan menyebabkan banjir yang lebih serius. Sekarang ni pun kita telah tengok banjir yang sangat serius sehingga ada yang terkorban. Dulu tak ada orang terkorban, sekarang tak ada yang terkorban akibat banjir. Itu yang pertama. Dan selain daripada itu, kita akan menghadapi masalah perubahan iklim yang akan mengakibatkan masalah lain yang lebih hebat. Dia akan berterusan untuk selama beberapa tahun. Oleh itu, saya akan pergi kepada soalan yang kedua, mengatakan mengenai dengan penolakan permintaan permohonan untuk pinjaman wang pinjaman oleh institusi kewangan. Ya, perkara ini bukan berlaku setakat di Malaysia, malah juga berlaku di peringkat antarabangsa. Misalnya Bank Dunia telah banyak dikritik kerana memberi pinjaman kepada projek-projek yang menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Jadi di Malaysia, institusi kewangan haruslah mengambil berat mengenai alam kita dan menolak sebarang permohonan yang mengakibatkan penebangan hutan yang tidak terkawal. Kita tidak mahu lagi syarikat-syarikat pembangunan ataupun pemaju-pemaju menggunakan bank-bank
yang tidak prihatin kepada alam sekitar ini untuk mendapatkan wang, untuk memudahkan mereka mendapatkan wang dan memusnahkan alam sekitar. Kadang-kadang kalau kita tengok pemanju-pemanju perumahan ni, dia tahu kawasan itu sebenarnya tak boleh dibuat kawasan perumahan, bahaya. Tapi mereka terus buat. Dan mereka tidak pun duduk di situ pun. Dia pergi tempat lain. Dia tahu dah ada problem di situ. Akan ada problem di situ. Jadi inilah keadaan yang kita tengok di Malaysia sekarang ini. Malaysia menjadi sebuah negara yang sangat mudah untuk dieksploitasi, untuk dimusnahkan alam sekitarnya demi kepentingan politik dan juga kepentingan individu-individu tertentu. Ya, saya harap pihak institusi kewangan mengambil berat perkara ini dan saya tahu boleh dilaksanakan, ya, cuma terserah kepada institusi kewangan dan juga agensi-agensi kerajaan untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Kita mahu komitmen mereka. Okey, baik. Terima kasih Encik Amli Rayat, Encik Amli Rayat, aktivis alam sekitar yang mana memberi sedikit pandangan melihat kepada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh kumpulan alam sekitar yang disebut sebagai Rimba Disclosure Project RDP yang mana mendedahkan penyelidikan mereka pada 2021 hutan Malaysia seluas 3 kali ganda Bandar Kuala Lumpur ataupun sama luasnya sebesar Singapura akan dikorbankan ataupun telah pun diluluskan untuk tujuan penerbangan dan juga ini diskusi dan juga perbincangan sebentar tadi dengan Encik Amli Rayat melihat kepada hari ini merupakan Hari Bumi 22 dengan temanya melabur untuk planet kita. Baik, cerita berehat seketika kembali lagi selepas ini.